bagaikan sebutir mutiara yang bersinar. Hadirnya tepat pada masa yang diperlukan, bantu meleraikan kebuntuan yang dihadapi dua pihak di Melaka ketika itu. Ciri-ciri kepimpinan dan penampilannya yang berkarisma melayakkan lagi dirinya untuk menerajui kepimpinan di negeri Melaka. Beliaulah yang bertanggungjawab merintis era pembangunan di bumi Melaka. Insan ini juga memperkenalkan dasar pembangunan ekonomi yang berteraskan industri dan mengeledakkan kemajuan industri pelancongan, sekaligus membawa Melaka hingga ke mercu kejayaan. Hasil usahanya juga mengangkat nama Melaka terus meniti di bibir setiap masyarakat dalam dan luar negara. Usaha beliau juga kini diteruskan pemimpin-pemimpin seterusnya. Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik, bekas Ketua Menteri Melaka, antara insan yang berjasa dan berbakti di bumi Hang Tuah ini. Dalam rancangan khas kali ini, kami bawa saudara mengenang kembali segala bakti yang dicurahkannya. Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik lahir pada 10 April 1950, dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka ke-6 pada 1982 pada usia 32 tahun. Anak kelahiran Masjid Tanah Melaka ini mendirikan rumah tangga dengan Puan Sri Zabidah Abdullah dan dikurniakan 4 cahaya mata. Anak kepada Allahyarham Datuk Tan Bicik Karim, seorang tokoh politik UMNO yang terkenal di Melaka satu ketika dulu. Tan Sri Abdul Rahim banyak menimba pengalaman dari bapanya. Sejak kecil sering mengikuti bapanya ke majlis-majlis yang melibatkan orang ramai. Keadaan itu menjadikannya tidak kekok bila berdepan dengan kumpulan masyarakat. Masa saya kecil, ayah saya, Datuk Tan Bicik bin Karim, adalah seorang politik yang menjeburkan diri bersama-sama dengan Ketua Menteri Melaka pada masa itu, Tun Ghaffar Baba, bagi memastikan kestabilan politik di negeri ini. Dan beliau telah dilantik sebagai ahli Exco kerajaan negeri Melaka, antara yang pertama dilantik, dan mendapat penganugerahan di KSJ, Datuk Seri Kurnia Jasa, iaitu Datuk pertama yang diterima oleh rakyat dan orang Melayu di negeri ini, telah dianugerahkan kepada ayahanda saya lah. Kepada ketika itu saya mempunyai kecenderungan untuk mengikut dia. Ayah saya ni pergi ke majlis-majlis orang ramai lah, menghadiri majlis di sekolah-sekolah, memberi bantuan kepada orang kampung, memberi ucapan di sana sini sebagai wakil rakyat dan sebagai ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Saya telah turut samalah. Saya rasa tertarik dan terpikatlah public speeches ni ataupun ucapan umum ini. Mendirikan rumah tangga dan membina keluarga bersama Puan Sri Zabidah Abdullah dan dikurniakan 4 cahaya mata, Zeti Juyanti, Tuti Rahiza, Priti Diana dan Rahimi. Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Balak, dari peringkat menengah di Sekolah Menengah Ghaffar Baba Masjid Tanah.
Setelah memperolehi keputusan cemerlang dalam sijil Peperiksaan Malaysia SPM dan kemudian melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Datuk Seri Amar Diraja, Muar, Johor. Berbekalkan keputusan cemerlang di dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, beliau mengambil keputusan meneruskan pelajaran ke peringkat ijazah di Universiti Melaya. Sebelum kembali ke Melaka sebagai pengurus projek bersama Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka PKNM, beliau terdahulu menyertai kerjaya di Perbadanan Pembangunan Bandar UDA sebagai pegawai pembangunan. Ketika menjadi pegawai UDA, Allahyarham Tun Abdul Razak telah memberi arahan kepada pegawai-pegawai UDA supaya berjalan kaki di seluruh Kuala Lumpur untuk membilang kedai-kedai Melayu. Jadi saya terlibat dalam masa itu di Cokit dan Bukit Bintang dan sebagainya. Dan Allahyarham Tun Razak sendiri nak tahu di seluruh Kuala Lumpur sebenarnya ada berapa buah kedai Melayu pada masa itu, dan hasilnya amat mengecewakanlah. Dan ini mungkin satu dari rejuvenasi ataupun rancangan kepada Allahyarham Tun Abdul Razak untuk memastikan bahawa pelaksanaan dasar ekonomi baru dapat dilaksanakan bukan saja di Kuala Lumpur tetapi dapat dilaksanakan di seluruh negara bagi memperbetulkan kedudukan ekonomi orang-orang Melayu yang jauh telah tertinggal sebelum mencapai kemerdekaan dan kekal begitu walaupun di zaman Allahyarham Tunku Abdul Rahman Putra. Jadi saya bekerja sana untuk memastikan bahawa usaha memperbetulkan ekonomi Melayu ini dapat diteruskan dengan rakan-rakan saya. Lihatlah sekitar alam, dunia luas terbentang, langit tinggi kebiruan, pohon-pohon kehijauan, hembusan bayu yang menyegarkan. Dengarkan di sana sini, burung riang menyanyi, berbunga aneka warna, sumber kedamaian jiwa, kusyukuri nikmat Maha Esa. Begitu berharga kehidupan
korban. Sekadar buat renungan untukmu teman tersayang, hitam putih masa depan sendiri yang menentukan. Hidup ini usah persiakan. Hitam putih masa depan sendiri yang menentukan. Hidup ini usah persiakan. Karier politiknya bermula apabila menjadi ahli UMNO pada tahun 1969 bagi cawangan Pengkalan Balak semasa masih lagi seorang pelajar. Ketika berkhidmat dengan Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka PKNM, Tan Sri Abdul Rahim bertanding untuk merebut jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO bahagian Kota Melaka dan berjaya memenanginya. Kemudian memegang jawatan Pemuda UMNO Melaka 1978 dan berjaya memenanginya dengan cemerlang. Rentetan itu penglibatannya dalam politik semakin serius. Dunia politiknya bercambah apabila berjaya menewaskan calon PAS Dr. Yaakob Hassan dengan majoriti 15,869 undi untuk merebut kerusi Parlimen Alur Gajah. Dari situ Tan Sri Abdul Rahim mula menapak tangga kejayaan yang lebih tinggi bagi dirinya. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song, wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone. Yeah, yeah, yeah. Goodbye, my
Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy. Pada tahun 1982, setelah berjaya merebut kerusi Dun Kelemak, menentang Encik Jalil Muhammad Isa calon PAS, Tan Sri Abdul Rahim kemudian diberi kuasa penuh untuk mentadbir dan membangunkan negeri Melaka sebagai Ketua Menteri. Sepanjang Melaka di bawah pentadbirannya, Melaka berubah menjadi sebuah negeri yang maju. Pada ketika pentadbirannya juga, Melaka dinaik taraf sebagai bandaraya bersejarah. Penubuhan muzium-muzium dalam pelbagai aspek juga dilakukan ke arah pendokumentasian dan pameran sejarah untuk pengetahuan generasi muda. Jadi, usaha untuk menjadikan Melaka sebuah unit yang boleh membekalkan satu produk budaya dan sejarah yang tidak ada negeri lain boleh berbuat demikian. Dan lebih daripada itu ialah kita tahu bahawa kronologi sejarah dan himpunan warisan sejarah adalah asas untuk membina patriotism, national patriotism, iaitu rasa kasih, sayang dan cinta kepada negara kita. Ya, hasil dari sejarah yang panjang. Tan Sri Abdul Rahim adalah insan yang bertanggungjawab menggerakkan pembangunan ekonomi yang berteraskan industri di Melaka. Sektor perindustrian diperluas dengan membangunkan kawasan Aikro, Bukit Rambai, Tanjung Keling, Alur Gajah, Melimau, Cheng, Tangga Batu sebagai zon industri. Kawasan ini dijadikan sebagai kawasan perindustrian baru yang lengkap. Beliau turut mengetuai beberapa misi pelaburan bagi menggalakkan pelabur dalam dan luar negara menggiatkan sektor ekonomi negeri. Dalam pada itu, kepelbagaian program pertanian turut diinspirasikannya untuk membantu para petani. Sejak 1982, hasil pentadbiran yang dinamik itu, Melaka hingga kini terus berkembang pesat dan sentiasa meniti nama menuju kejayaan. Tan Sri Abdul Rahim Tambijik menamatkan tugasnya sebagai Ketua Menteri Melaka pada tahun 1994. Pelbagai transformasi yang dilaksanakannya diteruskan oleh Ketua Menteri seterusnya. Saya punya transformasi Melaka, ekonomi Melaka, dari sebuah negeri yang miskin papa ke dana, yang dipijak dan dihina dalam sejarah. Bangun semula rezekinya
masa saya melaksanakan transformasi ekonomi yang berasaskan kepada pembangunan perindustrian yang meluas dan pembangunan pelancongan yang komprehensif pada masa itu. Maka barulah kita dapat highway, barulah datang macam-macam projek daripada sini, barulah ada Petronas, barulah ada highway, barulah ada macam-macam lagi. Ya, jadi senanglah Ketua Menteri lepas saya tambah tokok lah, tambah jalan, tambah api, tambah bangunan sana sini ikut blueprint yang telah diadakan. Jadi saat kita keluar daripada macam kena curse lah, macam kita kena sumpah sejak kejatuhan kerajaan Melayu Melaka dulu, miskin negeri Melaka tak terhingga, rakyatnya lari di Selangor, lari di Singapura dan sebagainya. Dari zaman Rahim Tamici, transformasi ekonomi ini kita kembali menebus kedudukan kita yang terhina ini sejak kejatuhan kerajaan Melaka menjadi sebuah negeri yang maju ekonominya sama dengan negeri lain, nombor 3, nombor 4 dalam Malaysia sekarang. Alhamdulillah. Dalam keadaan sekarang di mana dua platform yang dihadirinya, beliau tetap menyuarakan ketegasannya supaya pembelaan terhadap golongan Bumiputera perlu dilakukan dengan serius. Dan beliau juga berharap agar pemimpin muda Islam seluruh dunia yang berfikiran luas lagi matang supaya tampil dengan berani memperjuangkan kepentingan ekonomi umat Islam. Saranannya agar generasi muda di negara-negara Islam tampil bersatu dalam satu pasukan dan rangkaian yang luas. Sebagai azimah, senyuman manismu, kasih dan cintamu menjadi temanku. Andainya ku gugur sebelum kembali, bisa kau ratapi. Jangan kau kesalkan pengorbanan ini demi bakti yang suci.
cintamu menjadi temanku. Kau cintakan sejuta harapan dariku yang berjuang. Telah ku serahkan jiwa dan ragaku demi ibu pertiwi. Andainya ku gugup sebelum kembali, usah kau ratapi. Jangan kau kesalkan pengorbanan ini demi bakti yang suci. Ku relakan perpisahan ini, ku kalungkan kasih dan sayangku. Kau berjuang dengan ketabahan, ku menanti dalam kesetiaan. Jasa dan pengorbanan Tan Sri Abdul Rahim Tambici yang berjuang demi agama, bangsa dan negara akan tetap dikenang sepanjang zaman. Rancangan tadi diterbitkan oleh Zainul Sulaiman bersama unit teknikal penolong jurutera Nurhaya Jamal dan rujukan Institut Kajian Sejarah dan juga Patriotisme Malaysia Melaka (IKSEP). Bersama pemimpin, tokoh dan pejuang yang banyak berjasa dan berusaha memajukan Melaka, tokoh dan bekas-bekas pemimpin agama, budaya, politik, sejarawan yang merintis usaha menaikkan nama Melaka. Allahyarham Tun Abdul Ghaffar Baba tetap dalam kenangan. Itulah Tan Sri Muhammad Ali Rustam, insan yang berjasa di bumi Melaka. Tokoh yang akan dibicarakan tidak asing lagi, namanya tersohor dan kaya dengan rangkap pantunnya. Jasa mereka julung-julung kalinya diabadi dan dibicarakan dalam rancangan istimewa Insan Berjasa yang bersiaran pada setiap Rabu jam 2 petang hanya di Melaka FM.